Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Dialog Tiga Penjuru. Kita memberikan fokus kepada rancangan Malaysia ke-12 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri pada hari Isnin lalu. Banyak butirannya, banyak juga yang masih perlu dihadam oleh kita, malah oleh penganalisis ekonomi sekalipun. Tapi apakah gunanya angka-angka itu sekiranya ini tidak diterjemahkan kepada pelaksanaan? Bagaimana ini difahami oleh masyarakat dan juga orang ramai secara keseluruhannya? Justru dalam Dialog Tiga Penjuru pada hari ini, saya mengumpulkan ketua-ketua komuniti dari tiga penjuru yang berbeza. Di utara tanah air, saya bersama dengan saudara Yusof Abdullah, merupakan mantan ketua kampung di Kampung Bawah, Padang Mat Sirat, Langkawi. Saya juga bersama Nun di bawah sana di selatan tanah air bersama dengan Majdan Jamain, merupakan ketua kampung Parit Raja, Batu Pahat, dan juga kita terbang ke bumi Borneo. Saya bersama dengan Abang Muhammad Abang Jas, merupakan ketua kaum kawasan Kemuyang yang terletak di Sibu, Sarawak. Okey, mungkin untuk diskusi hari ini saya buka dengan pertanyaan kepada saudara Majdan Jamain atau orang kampung panggil Tok Dan. Bagaimana kita mengenali kampung Parit Raja di Batu Pahat ini? Mungkin kadang-kadang kita dulu sebelum pandemik pernah singgah, beli kerepek, beli barang-barangan IKS di sana. Apa khabar orang Parit Jawa khususnya selepas pandemik COVID-19 berlaku? Bagaimana masyarakat berubah? Bagaimana ekonomi berubah sebenarnya Tok Dan, kalau dapat ceritakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah pada pihak Astro yang menjemput saya dalam sesi program ini. Okey, Parit Raja Parit Raja ingin saya sebutkan sebagai satu kampung di mana dalamnya itu ada pelbagai kategori cara kehidupan. Ada setengahnya yang duduk di pekan, ada setengahnya yang duduk di semi pekan, dan ada setengahnya yang duduk di kawasan kampung pedalaman. Parit Raja hari ini lebih dikenali sebagai pekan pendidikan. Sebab di Parit Raja ini terletaknya sebuah universiti iaitu UTHM dan juga beberapa pusat pengajian seperti Kolej Amara dan sebagainya. Dan Parit Raja juga kalau di landscape peta Malaysia ini dikenali sebagai tempat dahululah dia lebih famous dipanggil sebagai tempat jualan barangan IKS seperti kerepek dan sebagainya. So, Parit Raja pada hari ini juga berkembang maju. Kalau kita lihat dari dulu, Parit Raja ini adalah sebuah kampung tradisional yang kemajuannya sangat kurang. Tapi hari ini Parit Raja kita telah semakin maju dan peniaga di Parit Raja juga sudah bertambah baik dari segi perniagaannya, dan penduduk Parit Raja juga hari ini telah merasai suasana kehidupan yang berbeza daripada dahulu. Kalau dahulu Parit Raja ni sinonimnya orang kampung kalau malam kita pakai lampu orang panggil lampu pelita. Tapi alhamdulillah hari ini kita petik Swiss lampu hidup. Lebih kurang. Dan beberapa jalan di kampung-kampung pun alhamdulillah setakat ini sudah semakin baik. Kampung ada jugalah nanti kita akan sama-sama cerita perkara-perkara yang perlu kata orang itu di-upgrade atau tu naik taraf ataupun dibaik pulih untuk kebaikan rakyat di Parit Raja. Tok Dan, apa yang paling terkesan sekali selepas pandemik ataupun COVID-19 melanda? Okey, untuk kesan daripada pandemik ni kalau kita lihat saya rasa semua tempat sama. Tempat sama. Apa yang saya rasai sebagai ketua kampung di mana ramai penduduk terutama sekali kepada mereka-mereka yang diberhentikan bekerja dan juga yang berniaga totally. Kalau kita perhatikan yang lepas selama lebih hampir setahun tak berniaga, terutama kedai makan orang-orang Melayu. Begitu juga dengan kerja di Kelang kan. Kelang pun masa tu tutup juga kebanyakannya. Jadi saya sendiri sebagai ketua kampung menyediakan set sumbangan makanan barang-barang dapur yang dah ambil dengan saya setakat hari ini sudah seramai hampir 600 orang. Jadi set tu lebih kurang bernilai dalam RM50 macam itulah, beras, tepung, gula and extra. So sudah hampir 600 orang yang telah mengambil dengan saya. Jadi kita nampak kat situ bahawa saat itu, ketika itu memang rakyat masyarakat di kampung ini merasai kesusahan tu. Dan begitu juga dengan masalah keluarga yang saya nampak hari ini ialah keluarga muda. Keluarga muda yang mungkin
kerja kelang kerja kelang. Mereka ini masih bila ditimpa masalah sebegini dia seolah-olah macam panik kan. Jadi dalam masa yang sama, dalam masa kita memberi sumbangan, kita juga memberi kata orang tu input semangat bagi mereka untuk meneruskan kehidupan. Sebab kita pun tahu di mana ada tengah tempat masyarakat penduduknya ada yang sampai ke peringkat bunuh diri. Tapi alhamdulillah Pak Raja ni masih orang kata orang tu masih kuat imannya lah ke Pak Raja ni. Tak ada lagi lah kejadian bunuh diri tu, alhamdulillah. Namun begitu pada hari ini saya lihat ini dah agak mungkin berubah dan sebab hari ini Johor pun sudah fasa 2. Jadi kita dah nampak ekonomi dah mula berjalan, yang tak bekerja pun dah mula bekerja, yang cuti bekerja pun dah mula masuk kelang, dah masuk bekerja. Namun masih ada jugalah segelintir masyarakat ini yang hari ini di Perak masih lagi memerlukan bantuan, terutama keuangan dan juga itulah bahan makan untuk seisi keluarga. Itu cerita di Parit Raja, Johor. Saya ingin terbang ke bumi Kenyalang untuk bersama dengan saudara abang Muhammad Abang Jas di Kemuyang, di Sibu. Kemuyang ni katanya adalah kawasan perumahan tidak jauh daripada Pekan ataupun Bandar Sibu. Namun masih lagi tidak jauh dengan kawasan-kawasan rumah panjang dan juga etnik yang pelbagai. Mungkin dapat kita kenali Pekan Kemuyang ini dan juga Sibu. Bagaimana masyarakat terkesan dengan COVID-19? Ya. Terima kasih Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum itu saya nak beri gambaran senario sebenar di kawasan ini. Kawasan ini mungkin orang keliru sedikit. Dia bukan sebuah kampung tradisi, orang kampung orang Melayu misalnya contohnya. Tapi ini adalah satu empatan perumahan baru yang sekarang ini dah ada lebih 1,200 lebih rumah baru. Tetapi yang saya nak cerita inilah kawasan itu sebenarnya kawasan di luar bandar, jauh sedikit di mana lebih kurang 20 km daripada Bandar Sibu dan masuk ke dalam lagi. Dan di sekeliling perumahan itu ada rumah-rumah panjang. Ini kampung tradisi yang mereka sudah menetap di sana dah berpuluh-puluh tahun. Jadi saya nak beri gambaran ini yang saya nak ceritakan tentang masyarakat di sekeliling itulah. Ini rumah panjang dan juga mata pencahayaan mereka dulu adalah bertani dan sebagainya. Dan sejak COVID ni ada COVID-19 ni kita dapat saya dapat sama juga dengan kawasan Johor tadi, di mana mereka ini kebanyakannya petani mengharapkan hasil tani untuk diniagakan, untuk didagangkan, tetapi dalam masa 2 tahun ini terjejas sangat sebab mereka ada masa yang tidak boleh berdagang, tidak boleh jual, tidak ada pasar tamu dan maka memberi kesan ekonomi kepada penduduk di sana lah, terutama sekali mereka yang tidak bekerja. Tidak bekerja maksudnya ialah ramai yang bekerja pejabat awam, ramai juga yang berniaga, tapi lebih ramai petani nelayan sungai dan juga petani sayur-sayuran dan sebagainya lah. Ini di gambaran. Dan di kawasan perumahan pula didiami oleh berbagai masyarakat. Sebab itu saya katakan tadi, susah saya nak katakan sama ada luar bandar ataupun di bandar. Sebab dia hampir dengan bandar. Kemudian asas memang sudah ada. Memang ada api, elektrik sebagainya. Cuma kualitinya ada gangguan sedikit. Terutama sekali macam tekanan air yang begitu rendah. Gangguan elektrik kadang-kadang, hujung minggu tidak ada elektrik. Ini masih berlaku di kawasan perumahan Kemuyang. Dan taraf kehidupan mereka kena selama 2 tahun ini memang ada sedikit terjejas sebab ada yang tidak dapat bekerja, ada yang berniaga itu tidak ada pendapatan, ada sedikit terjejas lah untuk kawasan Kemuyang ini. Dan kawasan tersebut juga di luar sedikit kawasan itu kita akan dapat lihat kampung-kampung lain, kampung Jariah, kampung dan di sekitarnya lah, kampung Hijrah dan juga kampung Seduan Jaya yang berdekatan. Dan di sebelah atas nanti ialah satu perumahan kawasan yang agak besar sedikit perumahannya, iaitu kawasan perumahan Sibu Jaya.
Jadi nama Kemuyan tu adalah nama yang dah lama, Bukit Kemuyan. Tapi kawasan tu untuk penempatan perumahan baru, jadi kita jadi keliru sama ada di kampung tradisi ataupun tempat penempatan orang kawasan perumahan yang bilang kaum. Yang lebih ramai ialah di kawasan Limau Panjang tadi adalah masyarakat Iban. Masyarakat Iban yang menduduki di sekitar kawasan, di sekeliling kawasan sebenarnya. Di belakang, daripada belakang kawasan Kemuyan hingga ke sebelah kiri kanannya, semua rumah-rumah panjang. Dan mereka inilah yang banyak terjejas. Itu sedikit gambaran untuk pandangan awal ni. Kalau melihatkan kepada gambaran yang diberikan oleh saudara Abang Muhammad, kita memahami bahawa kalau kawasan Kemuyan itu cabaran dan juga kepayahan ataupun penyebaran ataupun agihan ekonomi itu pelbagai kalau dilihat situ. Sesuatu perkara yang menarik untuk kita lihat selepas ini dan juga bagaimana kita melihat apa yang dimaktubkan dalam RMK ke-12 nanti dapat kita bincangkan bersama. Tapi saya ingin juga pergi ke Pulau Langkawi, pulau yang dibuka untuk gelembung perjalanan pelancongan baru-baru ini. Saudara Yusof, kalau dapat diceritakan mantan ketua kampung bawah di Padang Mak Sirat. Tidak jauh dari lapangan terbang antarabangsa Padang Mak Sirat itu, tetapi kita faham juga Pulau Langkawi begitu lumpuh, begitu sepi tempoh hari sebelum dibuka semula pada 16 September. Bagaimana kehidupan masyarakat terjejas dan juga apa cabaran ekonomi masyarakat yang tinggal di Langkawi, orang asal di Langkawi. Cik Yusof, kalau dapat ceritakan. Memang Langkawi memang sebagaimana yang kita tahu dalam media, pelbagai media memang terjejas teruk lah. Sebab Langkawi bergantung 100% ataupun 99% kepada kehadiran pelancong. Jadi bila berlakunya pandemik COVID-19 dah menjangkau hampir nak masuk ke tahun yang kedua, memang betul-betul terjejas. Sebab pendapatan tu berpunca kerana kehadiran pelancong. Banyak yang pengusaha-pengusaha bot terpaksa gadai bot, banyak pengusaha teksi terpaksa, ada sebahagian yang terpaksa gadai teksi balik, restoran-restoran yang dulu sepanjang jalan ada terpaksa ditutup. Pendek kata amat terjejas sekali lah, amat terjejas sekali. Jadi bila terima kasihlah kepada pihak kerajaan baru-baru ini melalui Kementerian Pelancongan, Menteri sendiri yang buka balik Langkawi kepada pelancong melalui gelembung pelancongan. Jadi alhamdulillah kita nampak sikit tunas sinar-sinar nak mengembalikan balik sebagaimana yang sebelum ini bertapak. Jadi memanglah kalau dinilai dari segi pendapatan terjejas, kalau kita letak dalam angka 10, mungkin satu saja yang kita dapat daripada 10. Bukan saja peniaga-peniaga kecil. Cuma di Langkawi tak ada lah industri yang besar. Cuma ada satu saja, kilang semen. Kilang semen rasanya tak terjejas. Rasanya. Jadi itulah sebab sepintas lalu dalam pertemuan kita ini. Mungkin Cik Yusof dapat memberikan cerita ataupun contoh apabila memberikan gambaran bahawa kalau daripada skala 10 untuk pulih itu, sinar itu, hanya satu sahaja yang nampak ataupun ada peluang itu dibuka. Terlalu banyak untuk dilakukan lagi untuk Pulau Langkawi pada ketika ini. Cik Yusof bercerita mengenai yang ada bot terpaksa gadai bot, yang bawa teksi terpaksa menggadaikan teksi. Justru apabila gelembung pelancongan dibuka semula, adakah semuanya sudah pulih ataupun ramai yang baru nak bertatih ataupun bagaimana situasi yang sebenarnya kalau kita dapat fahami sebenarnya? Hari ini yang daripada 16 bulan. 16 bulan dibuka kalau tak salah saya. Hari ini dah masuk yang ke-29 hari bulan. Saya rasa kalau jumlah bot dahulu 300 biji ataupun 200 biji satu hari, trip satu hari boleh keluar. Mungkin dalam masa yang terdekat ni saya rasa dalam puluhan trip saja baru. Cukup terjejas tapi bermula baru. Cuma pendapatan ini datang daripada pelancong tempatan. Jadi taklah banyak macam mana kehadiran pelancong luar negara yang menggunakan
orang kata apa, perkhidmatan bot untuk ke pulau-pulau. Berbalik kepada teksi pula, kebanyakannya beralih ke pekerjaan yang lain lah. Ada yang turun ke laut, yang mula bercucuk tanam balik. Kalau dulu sebagai pengemudi teksi, mula pegang cangkui balik, mula tarik pukat balik. Itulah pendapatan yang tak hilang. Tapi kuasa membeli memang faham lah, terhad lah balik. Itulah. Siapa karakter, siapa orang-orang di kampung bawah ini kalau kita dapat fahami? Berapa ramai anak muda, berapa ramai mereka yang pulang ke Langkawi selepas bekerja, yang hilang pekerjaan di bandar dan sebagainya? Mungkin kita dapat fahami, Cik Yusof. Kampung bawah ni sebenarnya sebuah kampung yang terkecil sekali, walaupun duduk berhampiran dengan lapangan terbang, berhampiran dengan kampung yang mengikut sejarahnya tempat disulanya Masuri. Kemudian berjiran dengan kampung yang dikatakan tempat terbakarnya beras terbakar. Tapi kampung bawah ni sebuah kampung yang tidak ramai dan tidak ada anak muda yang terlalu ramai. Hanya lingkungan dalam 100 ke 150 buah rumah sahaja. Cuma bertumpang gah dengan jiran-jiran yang memang ada dalam senarai sejarah, mitos-mitos lah. Tak sehebat mana kampung bawah ni. Tapi dia menjadi satu laluan kepada tempat-tempat lain. Itulah. Okey, seronok dengar cerita-cerita orang kampung hari ini. Tapi kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Dialog 3 Penjuru hari ini bersiaran bersama dengan 3 wakil dari 3 penjuru di seluruh Malaysia. Dari Pulau Langkawi ke Batu Pahat sehinggalah ke Sibu, kita bercerita apakah kata mereka pasal RMK12. Saya ingin bercerita apabila kita berkata pasal RMK12, antara perkara yang diletakkan ialah untuk meningkatkan pendapatan. Namun realitinya juga dalam kita menuju ke pendapatan yang makin meningkat, kita masih lagi terperangkap dalam situasi pasca pandemik COVID-19. Kita masih lagi bertatih untuk mencari sumber pendapatan dan juga ini sudah pasti memerlukan satu gerakan dasar yang lebih menyeluruh untuk kita pulih. Saya temu bual Datuk Seri Mustafa Mohamad tempoh hari. Beliau berkatakan insya-Allah menjelang 2023 kita akan pulih sepenuhnya. Namun kita mahu pertambahan gaji, pertambahan pendapatan. Tadi Tok Dan bercerita apabila di Batu Pahat, di kampung Parit Raja itu, masyarakat komposisinya ada yang keluarga muda yang bekerja di kilang. Tapi di hadapan mata ada universiti yang gah, UTHM dan juga kolej-kolej yang lain. Infrastruktur pun saya tahu banyak franchise-franchise besar ada drive-thru semua dekat Batu Pahat itu. Sering kali kita ada masalah apabila masyarakat terhimpit dengan pembangunan dan pendapatan mereka tidak sejajar dengan pembangunan yang ada di sekeliling mereka. Kampung Parit Raja bukan sekadar kampung lagi hari ini, dah jadi urban. Masyarakat lalu di situ, pemikiran juga urban. Dalam pada itu, bagaimana sebenarnya? Adakah peluang yang ada pada hari ini cukup untuk mereka menambah pendapatan ataupun masih lagi terhimpit dengan pembangunan infrastruktur yang diberikan? Tok Dan, apa ceritanya di Parit Raja? Okey, berkaitan dengan perkara tersebut, saya katakan bahawa hari ini Parit Raja masyarakat semakin ramai. Tetapi tempat untuk mencari kerja ni sebab kalau kita lihat kilang-kilang yang ada, kebanyakannya pekerjanya adalah daripada luar negara. Kan sebab contohnya macam kilang kain kan. Kilang kain ni kebanyakannya pekerjanya daripada Nepal, daripada Myanmar. Dan jadi untuk peluang orang Malaysia untuk masuk tu agak terbatas sebab mungkin kos gaji untuk pekerja-pekerja luar negara ni murah. Begitu juga dengan industri lain, contohnya macam kilang-kilang yang elektronik dan sebagainya pun hari ini kilang-kilang ini tidak akan mengambil pekerja lagi, cukup dengan pekerja yang ada untuk menjalankan operasi kilang tersebut. Peniaga-peniaga kecil IKS yang ada sekarang ni pun kalau kita lihat pada hari ini keluar produk yang dikeluarkan sangat terbatas kuantitinya, tak macam dulu. Jadi semasa PKP hari itu ramai juga pekerja yang diberhentikan
yang tak ada kerja terpaksa diberhentikan dan sebagainya. Jadi hari ini kilang-kilang IKS ini produk yang dijalankan itu mengikut kadar permintaan yang tak tinggi macam dulu. Jadi untuk nak mengambil pekerja baru ke sektor tersebut pun tak nampak dia punya peluang tersebut. Namun begitu, apa yang saya galakkan di peringkat Pahit Raja ini pada masyarakat saya, cari peluang dan ruang untuk menambah pendapatan mungkin dengan cara perniagaan, berniaga kecil-kecilan. Sebab ada beberapa anak muda di kawasan Pahit Raja ini yang saya dah modalkan untuk beliau berniaga secara kecil-kecilan. Contohnya jual burger atau sebagainya. Ini saya fokuskan kepada keluarga muda lah. Keluarga muda yang mungkin anaknya mungkin masih kecil, baru 2, baru 3 orang, tetapi tak ada pendapatan yang tetap. Jadi alhamdulillah setakat ni adalah beberapa peniaga kecil yang saya bantulah untuk kemampuan saya. Okey, seterusnya agensi-agensi kerajaan yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Sebenarnya mereka ni, agensi ini boleh juga memberi peluang pekerjaan kepada penduduk masyarakat kampung. Contohnya kalau kita di Johor ni ada yayasan, kan? Yayasan keluarga, yayasan penduduk dan sebagainya. Mereka agensi ini sebenarnya ada bajet untuk diberikan kepada masyarakat supaya menjadi sebagai satu kunci pendapatan. Kita ni kalau nak bagi orang makanan ataupun ikan, kita tak bagi dia ikan, tapi kita bagi dia pancing. Jadi carilah, kailah. Jadi itulah mungkin antara perkara yang mungkin kerajaan hari ini sama ada negeri ataupun pusat yang boleh diambil tingkatannya supaya masyarakat yang tak ada kerja ini boleh mendapat kerja, sama ada dari segi dia berniaga ataupun kerja makan gaji. Jadi tauke tak mungkin lah, tauke tak mungkin. Mungkin tauke boleh tapi kedai kecil-kecil. Jadi hari ini apa yang saya nampak, kerajaan harus memfokuskan bagaimana cara untuk menambahkan lagi pelabur-pelabur untuk datang ke kawasan tertentu yang itu layak dibina industri supaya kawasan itu masyarakatnya ada ruang dan peluang untuk bekerja mencari pendapatan. Kalau hari ini di kampung-kampung sebenarnya ada juga yang mungkin banyak kebun sawit, kan? Yang ini memang tak terjejas. Wakimah PKP ke, PKP 1 ke, PKP 8 ke, sawit ni insyaAllah, industri pertanian, kelapa sawit insyaAllah tak ada masalah. Sebab masa PKP pun mereka boleh memetik sawit lagi, boleh menjual sawit lagi. Malah hari ini sawit kita harga hampir mencecah di tempat saya lah, mencecah hampir RM900 satu tan. Kan? Jadi pekebun sawit yang mungkin ada 10 hektar macam Menteri Yusof ni kan, mungkin dah. Jadi hasilnya banyak. Jadi untuk pekebun sawit ataupun pekebun-pekebun yang sebegini tak terjejas sangat sebab ada pendapatannya. Untuk sektor-sektor contohnya sebagai pekerja, sebagai wakil jualan ataupun yang online dan sebagainya pun sebenarnya terjejas juga semasa PKP tersebut. Sebabnya ialah bila tak ada orang, tak ada pendapatan, maka tak ada pembeli. Bila tak ada pembeli, nak jual pun tak boleh. Sama. Jadi dia punya istilahnya jual tak boleh, yang beli pun tak ada. Jadi saya nampak hari ini, apa yang saya nampak pada hari ini, saya rasa di mana pun sama, orang lebih berjaga-jaga untuk berbelanja. Selalu menjaga duit. Tapi Tok Dan, kalau Tok Dan cakap tadi, kilang-kilang dulunya menggajikan pekerja-pekerja asing dari luar. Ramai jugalah kita berjiran dengan warga-warga asing yang bekerja di situ. Adakah ini berubah selepas COVID-19 apabila mereka dihantar pulang? Ada tak peluang-peluang itu dibuka untuk pekerja-pekerja tempatan yang mencari kerja selepas kehilangan kerja selepas PKP? Macam saya cakap tadi, Kelang pun sebenarnya dia pun sama juga macam produk-produk AKS ni, sebab Kelang pun apa yang saya tanya dengan bahagian personal, bahagian payroll, bahagian produk manager-manager dalam department masing-masing. Mereka pun sebenarnya order untuk produk dia orang pun tak setinggi dulu. Contoh macam Kelang Industri yang mungkin mengeluarkan TV ataupun seumpamanya, order untuk produk tersebut pun tak tinggi. Bila tak tinggi, Kelang pun akan menghadkan pekerja yang ada. Mungkin kalau misal katalah ekonomi ini semakin baik, maka jualan produk kilang-kilang tersebut semakin tinggi, saya rasa insya-Allah peluang pekerjaan itu akan dibuka. Dan saya pun dah nampak juga ada beberapa kilang di kawasan ini, kawasan Pahit Raja ni, yang dah ada banner, dah ada signboard
yang membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat di sinilah. Cuma kuantiti untuk meminta tu tak ramai. Mungkin yang pergi 10 orang, yang lulus mungkin dapat kerja 3 orang atau 4 orang. Macam tu. Di Sibu bagaimana pula ceritanya saudara Abang Muhammad? Bagaimana peluang pekerjaan itu kita dapat fahami? Kita faham masyarakat komuniti di sana masih lagi bergantung kepada pertanian. Malah dalam rancangan Malaysia ke-12 juga melihat kepada isu pertanian itu sebagai sumber ataupun bank makanan yang perlu mencukupi untuk jangka-jangka masa akan datang. Adakah petani di sana mengadaptasi teknologi-teknologi terkini ataupun cara pertanian yang baru dan juga cara pemasaran yang baru? Bagaimana mereka ini dapat dibantu sebenarnya? Saya nampak di sini selepas sejak pandemik ini ada sedikit cahaya masa itu. Memang mereka kebanyakan yang beralih, terutama di perumahan, mereka beralih kepada pemasaran melalui WhatsApp group dan sebagainya, dan ada yang tidak bekerja tu mula berjinak dengan jualan masakan, kuih-muih dan sebagainya. Itu ada sedikit kerana kawasan sana terdapat 1,000 lebih rumah, maka ini memberi sedikit cahaya kepada mereka lah untuk mendapat sedikit pendapatan di masa sepanjang pandemik ini dulu. Dan begitu juga dengan petani-petani yang mereka berjual, dan kebetulan juga di akhir-akhir ini musim buah-buahan. Jadi mereka mempunyai satu peluang yang baiklah untuk memasarkan. Jadi ini dapat membantu mereka. Selain daripada sebelum itu mereka mengharapkan sangat bantuan kerjaan, terutama sekali food basket, makanan yang dihantar ke rumah oleh setiap rumah yang memerlukan, maka jadi mengharapkan sedemikian. Dan begitu juga tentang bantuan-bantuan kerjaan seperti Sarawak, kita ada bantuan Sarawak Aku Sayang, bantuan keuangan lah, daripada 500 hingga 1,500 untuk keluarga dan juga individu tertentu lah. Dan jadi ini memberi sedikit cahaya kepada mereka. Tetapi secara umumnya memang ada sedikit terjejas kalau banding dengan sebelum pandemik, sehingga berlakunya pandemik sepanjang 2 tahun ini, sehingga 2 tahun. Jadi kita dapat lihat bahawa mereka ini sangat-sangat bergantung kepada bantuan dan juga mengharapkan agar apa yang mereka jualkan itu dapat diterima oleh masyarakat. Tetapi memang jelaslah sepanjang pandemik ini mereka berjual melalui WhatsApp group, melalui online dan sebagainya. Memang agak beruntung sikitlah untuk mereka sekadar menampung pendapatan yang berkurangan sepanjang pandemik ini. Itu yang dapat saya gambarkan untuk di kawasan saya. Saudara Abang Muhammad, kalau kita lihat kepada apa yang dijelaskan dalam rancangan Malaysia ke-12, salah satu daripada temanya ialah memperkukuhkan keselamatan, kesejahteraan dan inklusiviti. Dan salah satunya juga pemacu pertumbuhan dan juga perubahan itu ialah untuk menggandakan pertumbuhan negeri yang kurang membangun, terutamanya di Sabah dan Sarawak. Dinyatakan di situ. Mungkin kita dapat fahami, kalau mengambil contoh di Sibu, di Kemayan itu, bagaimana kita nak tahu sebenarnya peluang itu ada, tetapi kadang-kadang perancangan itu tidak disesuaikan dengan keperluan masyarakat di lokaliti itu. Kadang-kadang perancangan itu dipukul rata semuanya. Ada akses kepada bantuan tetapi perlu pergi ke Sibu, perlu pergi ke badan-badan besar. Hal-hal birokrasi kadang-kadang menyusahkan dan juga menyukarkan mereka yang ingin memulakan perniagaan dan juga memasarkan barangan-barangan tani mereka. Jadi sebagai wakil masyarakat di Sibu itu, apa masalah yang perlu diatasi? Kerana kadang-kadang peruntukan ada, tapi pelaksanaannya itu. Dan kalau kita cantikkan pelaksanaan ini, mungkin peluang itu dapat diraih dan juga dapat dikongsikan sama rata di kalangan masyarakat. Baik di rumah panjang maupun di kawasan perumahan. Ya. Saya nak keluar sedikit daripada kawasan Kemuyang tadi. Saya cakap tentang kawasan kampung lain di Sibu ni, dan ataupun di kawasan pinggir bandar yang saya maksudkan. Peluang memang banyak untuk mendapat bantuan kerjaan. Agensi kerjaan telah mengeluarkan banyak tawaran-tawaran untuk mendapatkan mesin contohnya dan bantuan-bantuan lain, tetapi
saya minta maaf lah, kadang-kadang contohnya kalau kita nak dapatkan mesin, mesti syaratnya ialah mesti di kawasan, kalau di kawasan majlis perbendaharaan mesti dibuat di luar daripada rumah. Mesti ada tempat proses dan sebagainya. Dan ini adalah di antara kekangan kepada mereka ini untuk mendapat bantuan. Dan satu lagi ialah mungkin tidak ada masalah tentang lesen dan sebagainya lah, sebab ini ada dilonggarkan masa pandemik itu, dilonggarkan siapa-siapa boleh mohon lesen, dapat bantuan. Tetapi bantuan yang lainnya, dan ada juga yang memerlukan, kalau kita nak dapatkan bantuan mesti lengkap dengan asas kilang. Contohnya mesti dari segi kebersihan memang kita inilah, tetapi dari sudut yang lain, contohnya mesti ada rumah itu sendiri ataupun mesti ada tempat yang memang dihaskan oleh pihak majlis untuk kilang memproses makanan. Jadi ini juga di antara kekangan lah yang berlaku. Dan pinjaman-pinjaman yang diumumkan bukan semudah yang kita dengar. Itu yang mudah, kalau pergi nanti banyak lagi perkara-perkara yang boleh menghalangkan mereka untuk mendapatkan bantuan seperti ini. Tapi cuma cara beginilah cara mereka, cara tradisional lah. Mereka berjual dengan cara tersendiri, mereka berjual dengan mengikut kaedah yang mereka gunakan selama ini. Ada juga di kawasan saya, dia berjual dari rumah ke rumah. Bawa ikan pun ada rumah ke rumah, sayur, terutama sekali di kawasan Kemudian tadi, yang petani ini menjual rumah ke rumah. Ini kaedahnya. Tapi kalau nak proses, jenis proses makanan kebanyakan buat di rumah masing-masing. Cuma menggunakan apa yang mereka mampu. Contoh membeli mesin, membeli sendiri. Kalau nak buat pinjaman, mesti ada syarat-syarat tertentu. Jadi ini halangan ataupun kekangan. Tapi mungkin tidak sama dengan tempat lain lah. Tapi ada tempat yang begitu mudah kita dengar, dapat bantuan, dapat semudah-mudah itu. Tapi ada tempat yang nak mendapatkan bantuan ataupun bantuan mesin dan sebagainya untuk peniaga, terutama sekali peniaga IKS ini, memang ada halangan dari sudut itu. Saya ingin bercerita mengenai bagaimana kita dapat memastikan bahawa anak-anak muda, mereka yang berada di kawasan kita mampu menjadi modal insan yang berpendapatan tinggi dan juga berkemahiran. Kerana dengan cara itu, kita dapat menguasai masa depan dengan lebih baik. Saudara Yusuf Abdullah juga seorang usahawan buka dobi di kampung bawah itu di Padang Mat Sirat. Saya apabila bercerita dengan Langkawi, daripada dahulu orang akan membandingkan Langkawi dengan pulau-pulau terkemuka dunia seperti Bali ataupun Phuket. Kalau mengambil contoh di Bali itu, anak-anak mendapat pendidikan sesuai untuk sustainability mereka di pulau itu. Mereka menjadi pekerja-pekerja hotel yang berkemahiran tinggi di hotel-hotel 5 bintang, memiliki kemahiran yang pelbagai dalam industri pelancongan, dan juga kalau membuka perniagaan itu ialah berasaskan kepada kehidupan mereka secara alaminya. Tetapi di Langkawi mungkin sukar untuk dilakukan itu. Modul itu mungkin kita tidak nampak yang ada anak-anak Langkawi yang boleh meneruskan legasi perniagaan keluarga itu yang bernuansakan tempatan. Kalau jual gamat mungkin kita ambil stok daripada luar, ataupun kalau kita ada kraft tangan, ianya mungkin sikit sebanyak terhakis pada hari ini. Pada pandangan Cik Yusof, bagaimana sebenarnya kalau anak-anak Langkawi ini mahu diberikan kemahiran tinggi? Apa caranya sebenarnya? Apa minat mereka supaya potensi Pulau Langkawi sebagai permata Kedah itu dapat digilap dengan sebaik mungkin? Anak Langkawi tak payah lagi nak pergi keluar pergi KL. Dia boleh duduk kat situ, dia boleh buat bisnes dan juga jadi usahawan yang paling kaya sekali di Malaysia sepatutnya. Satu peringkat dulu lagi, setelah diisytiharkan Langkawi sebagai sebuah pulau pelancongan, memang kita nampak jelas anak-anak Langkawi mula buka mata. Itu pun setelah hampir 2 tahun dari permulaan isytihar Pulau Langkawi sebagai pulau pelancongan. Memang ada penglibatan anak-anak muda. Kemudian pembelajaran yang anak-anak muda dapat ni mai dari pada usahawan-usahawan di luar daripada Langkawi. Di peringkat awal, kebanyakan yang membolot, yang mengambil segala peluang-peluang ni bukan anak tempatan, tapi dari luar. Sebab pengisytiharan pelancongan pada ketika itu
umpama kata kami orang Langkawi ni duduk di bawah tempurung lah, kita kata kasar dan sikit bawah tempurung, kita tak nampak dunia luar, apa yang berlaku di dunia luar untuk anak-anak muda ataupun generasi di Langkawi pada ketika itu. Sebab kalau tuan-tuan boleh biasa dengar lah cerita-cerita orang tua-tua dulu, Langkawi merupakan sebuah pulau buangan kepada pejabat-pejabat awam. Jadi memanglah terasing sangat pada ketika itu. Bila diisytihar, secara mengejutnya, jadi anak-anak tempatan ni dia gelabah lah. Jadi dalam masa yang sama itulah orang luar mula masuk. Pembelajaran mai dari usahawan-usahawan, pengusaha-pengusaha dari luar. Dan Alhamdulillah, setahun lepas tahun, anak-anak muda mula nampak jalan apakah hala tuju yang sebenar. Dan tidak dinafikan anak-anak muda kita memang terlibat secara turut di dalam industri pelancongan pelbagai jenis. Macam saya sebut tadilah di awal tadi, pengusaha boot-boot ke island hopping, boot-boot ke pulau-pulau, homestay mula naik. Dulu kita tak kenal apa itu homestay. Kemudian pertama kali naik chalet-chalet kecil. Kalau masih ingat, kalau biasa datang di Langkawi sebelum bebas cukai, di Pantai Kong, rumah-rumah kayu dibuat dengan rumah kayu, tak kayu saja. Kemudian bertukar. Jadilah itulah bermulanya era orang, kalau saya boleh cakap, orang-orang Melayu kita dalam perhotelan. Tapi secara kecilan. Tidak nafikan anak-anak muda kita pada ketika tak keluar banyak. Kalau dibandingkan dulu pun memang anak-anak muda Langkawi tak keluar, melainkan dia melanjutkan pelajaran. Bila melanjutkan pelajaran, nasib Langkawi, faham kata bila dah pandai nak balik Langkawi nak buat apa? Tak ada. Jadi terpaksa di luar juga mencurah ilmu di luar. Jadi itulah kekangan-kekangan pada ketika itu. Dan setelah diisytihar, anak-anak muda yang duduk luar pun dah tak boleh buat apa, patah balik. Dan dia nampak yang mana ada harta, dia bangunkan aset-aset tu, jadikan hotel-hotel. Dan boleh kita tengok banyak pengusaha hotel-hotel, chalet-chalet homestay dari kalangan orang tempatan sendiri. Dan bila kita menghadapi pandemik COVID, tidak dinafikanlah semua terlibat. Jadi sekarang ni era memulihkan balik. Kalau dulu anak-anak kita, macam saya kata tadi, usahawan boot, homestay. Kini pun homestay masih belum bergerak lagi. Sebab dalam lingkungan gelembung pelancongan ni, orang lebih memilih hotel-hotel yang berbintang. Inilah peluang nak tidur di hotel-hotel yang mahal. Tapi tawarkan dengan harga yang murah. Kalau ingat dari Sibu dengan Parit Jawa, jangan tidur homestay, minta maaf orang stay. Inilah peluang nak rasa villa, private villa and St. Regis lah dengan harga-harga yang murah. Baru-baru ni saya dengar ombak, bukanlah kita nak baca ombak ni. Ombak pun satu malam 200 saja. Murah. Jadi Boleh pergi lah. Kita puji sikit kan. Jadi bagi saya sebagai usahawan Adobe ni tak dapatlah kesan gelembung pelancongan lagi. Sebab saya punya pelancongan bila orang mai tak banyak, jadi kita macam nak cuci kain tu, nak cuci kain mana lah. Hotel pun dah orang tak duduk, kan? Jadi kurang baliklah ke situ. Jadi Alhamdulillah jugalah. Tapi untuk anak-anak muda, pertama kali inilah masa mereka memikirkan apa yang patut kita buat bila keadaan-keadaan macam ni. Tapi Alhamdulillah anak muda bertukar pekerjaan. Yang bawa taksi dulu, yang pergi ke island hopping, ada milik pun sudah pergi mancing, sudah berkebun. Kalau dulu batang cangkui pun tak kenal dah. Itu. Tuan, Cik Yusof, bagaimana kita nak melihat? Kadang-kala ada orang kata memandang negatif mengenai dulu dah hilang kerja, pegang cangkul balik. Tetapi kalau untuk masa hadapan, dan juga itu juga yang dikatakan dalam RMK 12, food security ataupun keselamatan makanan itu penting. Eloklah anak muda pergi bertani, tapi perlu ada kemahiran baru, ada pendapatan yang baru. Jadi bagaimana kita nak lihat peluang ini perlu disambut dan juga diberi galakan yang sebaiknya. Kerana persepsi dan juga mentaliti itu juga perlu diubah hari ini. Dulu kalau pendapatan yang paling bagus tu kalau bekerja di hotel 5 bintang lah. Tetapi kalau ada sawah bergelung dekat belakang rumah, kita tak kerja kan.
Jadi bagaimana kita nak melihat bahawa inilah kehidupan baru yang perlu diberikan definisi baru. Kalau di Langkawi itu macam mana? Bagaimana anak-anak muda ini kemahiran itu perlu datang daripada pelbagai, daripada bertani sehinggalah bijak memasarkan perniagaan secara online contohnya. Okey. Saya nampak banyak anak muda bila berlaku pandemik, dia orang dah beralih pertanian. Memang ada di kalangan kawan rakan saya dah buka satu pertanian yang besar dah, tapi tidak boleh memasarkan pula buat masa sekarang. Memang berlaku perkara-perkara ini. Kemudian kalau menyentuh tentang pemasaran, bila kita boleh nampak pemasaran berbentuk online. Di sinilah saya nak sentuh sikit bila online ni. Masalah kita, internet kita tu perlu diperkemahkan lagi. Jadi saya tak nampak sangat di Langkawi lah. Di Langkawi, anak-anak tempatan Langkawi yang terlalu sangat terjejas sebab anak tempatan. Tapi kalau saya nak bandingkan dengan usahawan yang datang dari luar Langkawi, memanglah terjejas sebab terpaksa hadapi keuangan, sewa rumah, apa semua. Jadi kalau nak beralih pun tumpang-tumpang sebab kalau kata aset di Langkawi, mungkin dia orang tak ada aset. Yang pandai sikit dia bertumpang dengan kawan-kawan yang rakan kongsi dulu ni, mungkinlah boleh bercucuk tanam. Kan? Dan jangan lupa juga kita Langkawi, baru kita mencubut baru dalam musim yang kedua padi pulut. Kita memperkenalkan padi pulut balik. Sekarang petani-petani di Langkawi dah mula nampak padi pulut boleh dipasarkan dengan harga yang baik. Cuma kita mengharapkan agensi kerajaan dia janganlah bertapih sangat macam mana Sibu cakap tadi. Kalau kata dalam rancangan Malaysia ke-12, memang saya terima kasih kepada pembentangan yang dibuat oleh Perdana Menteri. Jelas, teratur, sempurna. Tapi itu pembentangan setiap kali pembentangan rancangan Malaysia yang dibuat. Cuma yang orang kampung ni dia suka tengok TV, yang kedua sembang di kedai kopi, yang ketiga dia dengar di mana-mana saja apa yang dicakap oleh pemimpin. Tapi sampai tidak, itu yang dia nak tengok. Memang kita kena akui bahawa lincinnya tulisan dalam kertas kerja arithmetik tak sama dengan turun di lapangan. Itu kena akui. Kan? Terlalu ditapih. Contoh saya nak bagi. Kita terlalu menekan kalau kata kita pergi, saya tak tahu banyak contoh lah sebab Langkawi ni dekat dengan jiran kita Thailand. Saya respect Thailand. Thailand rakyatnya diberi kebebasan. Kalau kita kata kebebasan tetapi terkawal. Umpama kata di sana saya ada sebuah motor yang roda 3. Kita sini terlalu dikongkong dengan peraturan. Di sana mungkin dia tidak mampu membeli sebuah van atau sebuah lori truck food. Jadi dia gunakan motor tu, kalau Cik Zul pun saya ingat berapa kali dah sampai Thailand tu. Tak perlu cakap dah kan. Dia menggunakan motor tu untuk jualan. Jadi itu salah satu daripada pertolongan kerajaan mereka. Jangan terlalu ketat sangat peraturan. Jadi pada saya perlu undang-undang kita ni perlu dikaji semula lah. Apa untuk kebaikan untuk rakyat. Yang rakyat boleh buat itu kemampuan dia. Jadi kita tolong dia balik. Okey, dia mampu untuk jualan, dia ada kemahiran tapi dia tidak mampu membeli. Kalau buat pinjam contoh, pinjaman tekun atau pinjaman mana-mana agensi keuangan. Saya nampak dan saya bersemang minta maaf sekarang Perdana Menteri kita. Saya biasa masa tu saya bersemang masa tu dia kementerian yang mana tekun di bawah dia. Saya tanya Datuk Seri, kenapa tekun tidak boleh jadi sebagaimana Jabatan Hasil Dalam Negeri nak kutip hutang? Dia tanya macam mana? Dia nanti pergi tunggu di kedai-kedai, dia catik lebih kurang macam mana orang duduk cerita, dia catik balik-balik dia tak notis cukai. Tekun bagi duit berdasarkan pada permohonan. Kemudian dia lepas tangan cukup bulan dia nak ambil duit. Pernah tak dia pergi tanya makcik Kiah yang dulu ni, makcik Kiah tu goreng pisang dia sedap ke tak? Pasal kalau sedap, pasal apa tak laku? Bila tak laku, mesti pembeli kurang. Jadi bila pembeli kurang, macam mana nak ramaikan pembeli?
Jadi kementerian yang bawa masuk orang tu dia kena fikir macam mana nak masuk orang supaya goreng pisang kek boleh laku. Tapi masalah kita pemberi pinjaman keuangan, dia nampak seolah-olah dia yang bagi pinjaman, dia lupa bahawa itu kalau bank lah dia bertumpang niaga dengan Cik Kiah tu. Cik Kiah akan bayar kat dia setiap bulan, tapi bila tak ada duit nak ambil, itulah satu masalah. Orang kata apa, turun tu biar teruslah, jangan tersekat-sekat. Kita berhenti rehat sekali lagi, kita jumpa lagi selepas ini. Tak cukup masa apabila kita bersama dengan orang-orang kampung, kita pun dah lama tak balik kampung, kita masih lagi bersama dengan 3 wakil-wakil kampung ini. Saya juga ingin membawa diskusi kita apabila kita bercerita mengenai pinjaman, kita bercerita mengenai perniagaan, pendidikan, semua bercerita pasal digitalisasi. Banyak red tape birokrasi yang dimaklumkan oleh Cik Yusof dengan Tok Dan tadi sepatutnya boleh dimudahkan dengan semuanya boleh dibuat online. Itulah yang idealnya. Tapi nak buat online, perlu juga jaringan internet yang elok. Kita bercerita mengenai pakej jendela. Langkawi dah dilancarkan 5G. Tapi saya tak tahu apa mana cerita dia. Lancar saja. Okey, itu cerita orang Langkawi. Di Sibu, di pedalaman Sabah dan juga Sarawak, masih lagi bercerita mengenai akses terhadap internet. Jadi, bagaimana kita nak melihat bahawa ada internet, ada 5G, 4G ni adalah satu kemudahan asas pada hari ini. Bukan lagi luxury. Cik, saudara Abang Muhammad, kalau dapat cerita, bagaimana keadaan di Sibu? Bagaimana kita nak faham bahawa perlunya digitalisasi ini dipertingkatkan dan juga bagaimana pelan jendela yang bakal diumumkan dan juga diselaraskan Sabah dan Sarawak mendapat dipercepatkan pelaksanaannya, patut dirasakan kesan dan juga impaknya kepada rakyat. Bagaimana digitalisasi di Sibu contohnya? PDPR ada problem ke tidak? Nak dapatkan akses internet senang ke tidak? Nak memasakkan barangan di atas talian, adakah itu sukar pada hari ini? Apa ceritanya? Sangat bergantung kepada tempat lah di sekitar, terutama sekali yang berjauhan luar sikit daripada pinggir bandar, memang agak sukar sedikit. Dan kalau ada pun ke arah itu tadi yang kita katakan 5G dan sebagainya, tetapi kita kena lihat keadaan masyarakatnya, taraf masyarakatnya, penerimaan mereka. Dan satu lagi ialah perlu banyak agensi-agensi kerajaan perlu banyak memberi bimbingan kepada mereka ini tentang penggunaan dan sebagainya lah. Sebab ini masih lemah. Sebab penggunaannya tidak begitu meluas. Terutama sekali yang mungkin yang pelajar-pelajar dan sebagainya mungkin tak ada masalah. Dan sebahagian besar pekerja-pekerja awal tak ada masalah. Tetapi orang kampung ini, saya masih mendapat melihat bahawa kalau ada pun kemudahan sampai 5G sekalipun, tapi kemudahan ini ataupun tidak sampai ke kawasan mereka ataupun mereka tidak terdedah dengan benda-benda seperti ini. Ini juga satu masalah. Sebab sebagian besar masyarakat luar bandar masih banyak yang tidak terdedah dengan aplikasi yang kita ceritakan tadi. Jadi ini mungkin jadi masalah jugalah, walaupun kita melihat dari segi pembangunannya memang kita rasa semakin hari, dan terutama sekali di Sarawak alhamdulillah telah menumpu kepada ke arah digitalisasi ini dalam secepat mungkin untuk melihat ke bawah semua. Sebab sekarang ni Sarawak pun dah banyak menggunakan macam Sarawak Pay, ada menggunakan untuk pembelian dan sebagainya, tetapi tidak ramai masyarakat yang terdedah dengan perkara seperti ini. Okey, Tok Dan, kalau saya dapat tanyakan di Parit Jawa, bagaimana keadaannya? Parit Raja, bagaimana keadaannya? Adakah infra cukup dan adakah masyarakat bersedia dengan pembudayaan digital ini? Kalau kita tahu PKP ramai yang berniaga, asam pedas, kerepek, semua dah buat online. Tetapi adakah itu cukup ataupun kesediaan mereka bagaimana? Okey, di Parit Raja Parit Raja ni ialah sebuah pekan yang boleh dikatakan sebagai pekan semi bandar. Di Parit Raja juga ada kampung. Saya apa yang saya alami lah masyarakat pada hari ini ialah pertama sekali yang mereka alami ialah kepada anak-anak yang belajar di rumah, PDPR. PDPR ni ialah satu konsep belajar secara online.
Jadi di kawasan saya pun sama, kebanyakan di Johor ataupun di negeri lain. Hari ini rangkaian internet sebenarnya belum capai 100% dia punya kebolehan untuk akses. Sebab pada hari ini kalau di kawasan saya sendiri, di kawasan yang sebenarnya rumah saya ni pun kalau telco punya line tak kuat. Rumah saya ni alhamdulillah dah masuk Unify. Sebab tu saya senang untuk nak online. So ada setengah tempat yang kawasan saya juga tak dapat lagi satu jaringan internet yang baik. Dan lagi-lagi kalau hari ini kalau kita lihat pelajar-pelajar yang belajar di rumah yang tak ada internet, kawasan ni terpaksa keluar daripada kampung tersebut cari tempat rumah kawannya yang ada internet, yang ada jaringan internet untuk belajar di situ. Jadi perkara ini pada saya adalah satu perkara yang berlaku di banyak tempat. Dan saya mengharapkan pihak kerajaan melalui kementerian berkenaan supaya mengkaji semula di peringkat daerah-daerah ini supaya memantau semula di manakah tempat-tempat yang semestinya dan yang patut diletak pencawang-pencawang ni. Dan sebab kalau kita lihat hari ini ada setengah-setengah telco yang kalau kadang-kadang kita satu guna A, bagus. Tapi guna B tak ada. Jadi kadang-kadang kita punya handphone ni cuma 2 je limit boleh masuk SIM card. Kalau boleh masuk 8, saya rasa ada orang yang handphonenya 8 SIM card masuk. Tapi tak boleh. Jadi why not kalau ianya diselaraskan. Maknanya satu pencawang tu boleh semua sekali. Jadi orang ada pilihan. Dan hari ini pelajar-pelajar pun kekangan. Saya cakap kekangan di mana pelajar-pelajar yang hari ini belajar di rumah pun punya kekangan dari segi penggunaan peranti. Kan terlalu kata orang tu terhad penggunaannya sebab macam contoh Haji Yusof ada anak sampai 5 orang yang masih sekolah kan. Lepas tu 5 nak guna cucu anak dah selesai kan. Lepas tu handphone cuma ada suami isteri saja ada. Jadi itu satu kekangan jugalah. Jadi tapi jangan bimbang ni Tok Dan. Tan Sri Menteri kita dah buat satu perjanjian dah akan upgrade semua. Jadi kita harap lah. Itu yang kita nak dengar tu, akan upgrade dan juga tapi macam kata Haji Yusof, takut kat kertas saja. Kebetulan Tan Sri ada mai Langkawi baru-baru ni dan buat perjumpaan dengan peniaga-peniaga kecil termasuk anak saya sendirilah. Jadi persoalan yang ditimbul memang tertumpu kepada internet yang lemah apa semua. Jadi itulah janji-janji dia masa di Langkawi. Kalau rakaman ni sampai cantik. Kasih announcer lah. Ya. Ada announcer. Haji Yusof, kalau dapat saya tanyakan, maksudnya masyarakat kita dah tak ada masalah nak berbudaya dengan digital ni. Kita dah bersedia. Tinggal lagi buat infrastruktur bagi akses yang cukup. Betul? Menaik taraf. Ya, betul. Betul. Yang bermasalah orang-orang yang berumur macam saya saja. Itu pun boleh buat. Kita punya anak-anak memang zaman dia orang dah. Kalau kita menyekat, buntu pemikiran mereka akan tersekat. Sebab mereka laju sekarang. Betul. Lebih advance daripada kita lah. Tinggal lagi facilities itu perlu dipercepatkan, perlu dipertingkatkan kalau kita bercerita pasal digitalisasi. Kerana kalau apa pun kita bercerita, apa juga dibentangkan dalam RMK tidak dapat dilaksanakan kalau cara penyediaan itu tidak lagi berlaku. Saya nak bercerita, saya ada 1 minit Tuan Haji. Kalau boleh saya sentuh satu pengalaman saya. Pada satu ketika dulu kita tak gah lagi dengan internet, saya banyak menerima pelancong-pelancong luar negara yang datang melalui booth persindiran, ship apa-apa, yak ini. Jadi diorang bawa anak-anak diorang. Saya duk heran, anak-anak diorang ni tak mengaji ke? Kan? Jadi diorang dah guna dah pada kita tu orang kata pengajian online. Cuba bayangkan berapa lamanya kita ke belakang. Ini baru duk digan. Jadi saya tak nampak kenapa kita patut lenggah-lenggah lagi kemajuan yang dicipta ni. Hari ni kita diskusi ni secara jauh. Mana saya termimpi nak boleh macam ni. Terima kasihlah dekat semua. Dah macam menteri dah.
Betul, saya berterima kasih kepada ketiga-tiga panel kita yang bersama malam ini. Saya rasa banyak nak kita kongsikan cerita. Pada malam ini juga saya dapatlah balik kampung walaupun dah tak dapat merentas, belum lagi dapat rentas negeri, dapatlah dengar cerita Langkawi, cerita Parit Raja dan juga di Sibu. Ini saja masa yang kita ada dalam dialog Tiga Penjuru. Harapnya ianya bermanfaat kepada anda. Walaupun saya bersama dengan wakil-wakil mereka yang berada di luar bandar, pemikiran mereka tidak pernah sekali berada di bawah tempurung. Mereka mahukan pembangunan, mereka mahukan perancangan itu dijalankan dengan cepat, dengan sebaik mungkin. Kerana kita tidak mampu lagi menyekat kemajuan masyarakat berfikir, tinggal lagi bagaimana untuk melaksanakan apa yang telah termaktub menerusi dasar-dasar ini. Sekian saja dialog Tiga Penjuru pada minggu ini. Ada cadangan, ada komen anda dari kawasan anda sendiri, kongsikan bersama kami di platform digital kami. Terima kasih semuanya.